Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama saya Azrin Nur Hidayah binti Syarudin, pemegang nombor matriks A0585. Pada hari ini, saya akan bercerita secara ringkas mengenai tokoh Islam yang terkenal, iaitu Ibnu Khaldun. Kita akan menelusuri 5 kandungan ini untuk kenal Ibnu Khaldun secara ringkas. Yang pertama, biodata beliau. Kedua, sifat peribadi yang dimiliki oleh beliau. Yang ketiga, kronologi hidup beliau. Yang keempat, sumbangan yang telah dilakukan oleh beliau. Dan yang terakhir merupakan cabaran dan rintangan yang telah dihadapi oleh Ibnu Khaldun. Biodata Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun atau nama sebenar beliau ialah Wali ad-Din Abdul Rahman bin Muhammad bin Abu Bakar telah dilahirkan pada 27 Mei 1332 atau 1 Ramadan 732 Hijrah di Tunis, Tunisia. Ibnu Khaldun telah meninggal dunia pada 17 Mac 1406 dan telah dikebumikan di Kahirah, Mesir. Bapa beliau iaitu Muhammad bin Khaldun dan adik-beradik beliau iaitu Yahya Ibnu Khaldun. Antara karya penulisan yang telah dikarang oleh Ibnu Khaldun merupakan kitab Muqaddimah yang bermaksud pengenalan, yang kedua kitab Falsafah Sejarah Arab, dan yang terakhir A Selection from the Prolegomena of Ibnu Khaldun. Pekerjaan yang telah dilakukan oleh Ibnu Khaldun antaranya ialah sejarawan Arab, ahli diplomat, guru, ahli sosiologi dan juga ahli ekonomi. Sifat peribadi Ibnu Khaldun. Saya kemukakan 3 sifat utama yang dimiliki oleh Ibnu Khaldun. Antaranya ialah tekun mencari ilmu. Buktinya, Ibnu Khaldun tekun mempelajari pelbagai ilmu fardu ain dan juga fardu kifayah sejak kecil lagi. Yang kedua, kesibukan beliau dengan tugas pentadbiran tidak menghalang Ibnu Khaldun daripada menuntut ilmu. Dan yang terakhir, beliau bijak membahagikan masa untuk masyarakat dan juga menuntut ilmu. Sifat peribadi Ibnu Khaldun yang kedua ialah berjiwa pemimpin, di mana Ibnu Khaldun pernah menjadi pegawai tertinggi istana dan ketua hakim negara. Jawatan tersebut telah diserahkan kepada beliau atas dasar kecekapan dalam pentadbiran serta keupayaan mengemukakan idea untuk kemajuan negara. Sifat peribadi yang terakhir yang dapat ditonjolkan oleh saya dalam kisah Ibnu Khaldun ini iaitu sifat kreatif, di mana pemikiran Ibnu Khaldun dalam karyanya Muqaddimah Ibnu Khaldun lahir hasil daripada pengalaman dan kreativiti beliau untuk mengetengahkan sejarah sebagai bidang ilmu yang tersendiri. Kronologi hidup Ibnu Khaldun. Beliau telah sebutkan sendiri dalam riwayat hidupnya iaitu At-Ta'rif Bibni Khaldun, keluarganya berasal dari keturunan Khaldun yang berketurunan Arab Selatan yang datang ke Spanyol dalam tahun-tahun awal masa pembukaan Spanyol oleh tentera Arab Muslimin. Kemudian mereka menetap di Carmona dan kemudian mereka berpindah ke Seville. Keluarga Ibnu Khaldun itu secara berturutan memegang jawatan-jawatan pentadbiran dan politik yang tinggi di bawah pentadbiran kerajaan Umayyah, Al-Murabitun dan Al-Muwahhidun. Ahli-ahli lain keluarga itu telah berkhidmat dalam tentera. Beberapa orang dari mereka telah terkorban dalam peperangan Az-Zalaqah tahun 1086 yang buat sementara waktu telah menghentikan pengambilan kembali Sepanyol oleh tentera Kristian. Selepas kejatuhan Seville, keluarga Ibnu Khaldun telah berpindah ke Tunis, di mana Ibnu Khaldun dilahirkan dan juga di mana beliau mendapat pendidikan awalnya di sana. Semasa dalam umur belasan tahun, beliau telah masuk dalam perkhidmatan Sultan Mesir, iaitu Sultan Barquq. Beliau berlindung di kampung kecil Khalad Ibnu Salamah di Algeria dan di situlah beliau berpeluang untuk mengarang kitab Al-Muqaddimahnya yang terkenal itu yang berupa jilid pertama dari kitab sejarah dunia yang menjadikan beliau mendapat nama yang kekal abadi antara para ahli sejarah, sosiologi dan falsafah.
Di bumi Mesir, beliau hidup dalam keadaan mendapat kemasyhuran dan penghormatan sehingga beliau dilantik sebagai ketua hakim dalam mazhab Maliki dan juga guru yang memberi kuliah di Universiti Al-Azhar yang masyhur itu. Dikatakan kedengkian menyebabkan beliau dipecat dari jawatannya sebanyak 5 kali. Pandangan-pandangan beliau yang revolusi dan asli itu telah menarik perhatian ulama dan sarjana Islam dan juga para pemikir barat. Beliau merupakan sarjana pertama dan juga pengasas dalam meletakkan laporan-laporan sejarah di bawah 2 ujian, iaitu ujian kemunasabahan pada akal dan yang kedua ujian undang-undang sosial dan fizikal yang diperhatikan. Beliau memberi penelitian secara analisis ke atas peradaban manusia, faktor-faktor yang membawa kepada pembangunan dan kejatuhannya. Beliau mula mengasaskan satu ilmu baru, iaitu ilmu berkenaan dengan pembangunan sosial atau sosiologi. Dengan memilih kaedah baru, ia telah mencipta 2 lagi ilmu baru, iaitu historiologi atau analisis, yang kedua kajian sejarah sebagai ilmu khusus dan juga sosiologi sekaligus. Beliau telah menyatakan bahawa para ahli sejarah membuat kesilapan dalam penyelidikan mereka tentang peristiwa sejarah kerana 3 faktor. Yang pertama, kejahilan mereka tentang hakikat dan keadaan peradaban umat manusia. Yang kedua, sikap prejudis atau prasangka mereka. Dan yang terakhir, sikap mereka bertaklid mengikut laporan-laporan yang telah diberi oleh orang lain tanpa usul periksa. Sumbangan yang telah dilakukan oleh Ibn Khaldun antaranya ialah dalam bidang sejarah, bidang ekonomi, bidang sosiologi dan bidang politik. Walaupun banyak lagi bidang yang telah disumbangkan oleh Ibn Khaldun, saya hanya tekankan 4 bidang ini untuk diketahui penonton semua. Yang pertama dalam bidang sejarah, beliau merupakan pengasas falsafah sejarah melalui kitab Al-Ibar. Yang kedua dalam bidang ekonomi, di mana beliau berpendapat rezeki perlu dinikmati bersama, kemajuan negara bergantung kepada kekuatan ekonomi dan telah menghasilkan kitab Al-Ibar. Beliau juga menjadi pengasas dan guru terkemuka dalam bidang sosiologi. Dan dalam bidang politik, beliau telah aktif dalam bidang politik, berpendapat asas untuk membina peribadi dan negara adalah berasaskan Islam. Dan yang terakhir, mengemukakan teori yang mempengaruhi karya pemikir politik melalui kitab Al-Ibar juga. Cabaran dan rintangan yang telah dilalui oleh Ibn Khaldun di mana disebabkan beliau melibatkan diri dengan Amir Abu Abdullah Muhammad, iaitu musuh Sultan Abu Inan, untuk merebut kuasa dan tahta pemerintahan, beliau telah dipenjara selama 2 tahun. Kehidupan Ibn Khaldun yang penuh dengan pelbagai macam peristiwa naik dan turun itu, dan kegoncangan itu, di dalamnya beliau berusaha sampai mendapat kedudukan Perdana Menteri. Dan di satu pihaknya pula beliau dipenjarakan beberapa tahun oleh kerana tuduhan-tuduhan dan kadang-kadang kerana cubaan untuk menentang pemerintah. Jadi sekian itu sahaja mengenai kisah Ibn Khaldun secara ringkas dalam video kali ini. Jika anda suka video ini, sila like, share dan subscribe. Terima kasih dan jumpa lagi.